Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata 'imadad-din wa ja'alaha mi'rajan lis-salikin. Ja'ala qurrata 'ainin fil musallin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا فهما وعلما وحكمة والعقل برحمتك يا الله. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم لين وفك وصح لساني بقراءة القرآن وأحليه وأزكى ولا ضيح بحمدك يا الله. قال الله تعالى في كتابه العظيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال الله تعالى ولا يجدوا في صدورهم حاجة mimma utu yu'thiruna ala anfusihim. Artinya mereka tiada menyimpan keinginan dalam hati terhadap apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Alhamdulillah, pertama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, taufik, hidayah yang Allah Taala beri kepada kita sehingga kita dapat meneruskan lagi ibadat kita, dan kita bersyukur Allah Ta'ala takdirkan kita takdir yang baik, iaitu kita dapat sembahyang berjamaah, dapat juga duduk sedikit dalam mendengar ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita sambung baliklah kaitan hak ikhtilaf, pergaulan, persaudaraan, persahabatan. Mana dia ada cara dia. Islam ni nak beritahu kepada kita kemahnya, kemahnya sehingga dalam bab adab, pergaulan, persaudaraan, apa lagi persahabatan yang dikira apa lah. Itu pergaulan, lepas tu dia saudara. Bahawa saudara dia akan jadi apa lagi, jadi sahabat. Jadi ada diberitahu kita satu-satu. Kita dah masuk pada berapa dah hak. Sebelum ni hak persaudaraan tu kita kena terima, kena buat, panggil hak. Hak di bidang harta. Kerana dalam harta kita tu kesimpulan kita boleh buat, ada juga hak saudara kita. Antaranya wajib, ada yang sunat. Yang wajib zakat lah. Az-zakat, zakat, zakat sembelih, tu kau je zai dengan jadi gitu. Begitu juga yang sunat, sedekah sebagainya. Yang antara lagi hak memberi bantuan dengan jiwa raga, keikhlasan kita tolong saudara kita. Hak itu, hak dia lidah dan hati. Ini pun kita dah sebut lidah dan hati. Kadang dia bermula dengan lidah, lepas tu dia ikuti dengan hati. Kedua-dua ni kena jaga. Tapi yang utama hati tadilah. Itu bila lidah terlepas, ke tak ada lah. Indah yang undur lah, rasa sikit. Walaupun dah maaf, tapi ada juga kesan-kesan kalau sikit. Tidak jadi hak asal. Hak melihara ucapan. Ucapan begitu juga kita dah sebut sebelum ni. Dan sebuah ucapan pun kena jaga. Hak pengampunan, ini hak berlepas
ada kesilapan saudara kita buat, kita kena ada sifat, bukan, walaupun di sana bukan wajib, kita maaf, tak ada wajib, tapi galakkan supaya ke Allah kebaikan, dan digalakkan. Dan kita ambil contoh, kita ambil sebagaimana sahabat-sahabat dulu menjadi seorang pemaaf, apatah lagi Rabbul Alamin, Tuhan kita, berapa banyak seorang tu buat kesilapan, bermacam-macam dosa. Apabila dia balik kepada Allah, Allah Ta'ala terima. Bahkan Allah Ta'ala beritahu, wastaghfirullah, meminta ampunlah kepada Allah. Inna Allah ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi galakkan dalam kitab-kitab ini supaya kita ada sifat pemaaf. Dalam Quran disebut wal afina 'anil nas, disebut khusus af, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimin wal ghaidha wal afina 'anil nas. Itu di akhir ini ayat itu wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala suka pada orang-orang yang muhsinin, orang yang sentiasa buat kebaikan. Maka kemaafan itu satu perbuatan yang terpuji, yang termulia. Ini dah kita sebut sebelum ni. Dan malam ni kita sebut sikit berkaitan hak mendoakan, mendoakan sahabat. Ini penting, kerana kita mencari doa-doa mustajab. Kita nak tunggu Ramadan, ayo, tahun depan tunggu beberapa bulan lagi. Kita nak tunggu lepas asar yaum Jumaat. Lambat juga, ada beberapa hari lagi, 3 hari baru. Jadi kita nak cepat, ialah kita doa kepada saudara kita, ia menjadi doa yang mustajab. Itu sebab tu dah digalak kepada kita supaya minta saudara kita tu doa saya tak kita. Walaupun dia kata apa saya nak doa awak, saya pun ikut, tak apalah, pakat doa lah. Pakat doa. Ini tak lah kita beritahu ke dia, pukul sekian-sekian, nak pergi berapa gigi awak proses dia ni, awak amin jugalah sebab saya nak doa awak. Jadi dipanggil Allah al-Ghaib, tak tahu bila, itu mustajab. Dan antara yang bainal azan wal iqamah, yang antara azan dan iqamah pun disuruh kita, ia antara doa yang mustajab. Banyak doa, antara doa yang digalakkan, kita doa Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah Ta'ala, jadi kita ni orang yang suka sembahyang. Zuriyati, bukan kita saja, zuriat pun suka sembahyang juga. Dan minta ampun kedua ibu bapa kita, hasil daripada dia lah kita berjaya. Dan begitu juga orang mukmin. Tak lagi kita, saudara kita yang sedang razah, yang diserang, yang diuji, pasan tanah dia nak hak dia balik. Maka itu kalau kita tengok sebuah akal kita sudah tentu payah kita rasa, tapi fi'atan khalidatin walabat kathirah, ilmu Allah tidak menjadi masalah. Hebat secara mana pun Allah Ta'ala boleh. Dan ini terbukti dalam sejarah-sejarah berkaitan sejarah-sejarah berkaitan peperangan tentera dengan musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tentera Islam lah. Jadi kita boleh doa, kita buat, kita doa supaya Allah Ta'ala beri kemenangan, beri kekuatan, beri kesabaran. Itu pun kita dah ambil man lam yahtam bi amri muslim. Maknanya dalam hadis Nabi,
laisa minna, bukan di kalangan kami. Maknanya seorang tu tidak keimanan dia tidak tinggi. Siapa yang bukan yang tidak mengambil berat tentang saudara sesama dia, maka kita aturkan silah, panggil senjata kita, iaitu kita doa saudara kita. Bersesuaianlah apa yang kita nak masuk buat ni, hak mendoakan sahabat. Kita bukan hanya disuruh berkawan saja, suruh baik saja. Maka Islam nak ikatkan, nak comel lagi, ialah kita sentiasa mendoakan saudara Islam kita. Apatah lagi yang dekat-dekat kita ni, sahabat kita. Kita boleh ambil contoh waktu dahulu, ulama-ulama dahulu, para sahabat-sahabat Nabi. Apatah lagi kita boleh ambil contoh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dia bersahabatan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dipatu pula dan sebagainya. Hebat. Begitu juga diikuti dengan sahabat, dengan tabi'in, dengan tabi'in, dengan tabi'in, semua tabi'in, semuanya para ulama, wali-wali Allah, orang soleh. Kita boleh ambil. Ada pepatah Arab disebut, fatashabbahu illam takunu mithlahu, fatashabbahu bil ikram falah. In tashabbahu bil ikram falah. Fatashabbahu, contohilah sekalipun kamu, illam takun mithlahu, mudah setara dengan mereka. Kita nak banding amalan kita kalah, banding dengan ilmu mereka pun kalah, nisbah apa pun kita kalah. Hebat orang terdahulu. Walaupun kita dah tu, kita tetap ambil contoh dia. Jangan guna istilah orang hebat, sahabat Nabi, hilang lewat itu. Tak, kita disuruh ambil intashabbahu bil kiram. Kerana bila seorang tu, kata patah Arab, penyair Arab, seorang tu ambil contoh, mencontohi benda-benda yang mulia, bil kiram, kemuliaan tu, falah, pasti dia dapat kejayaan. Kejayaan bukan dunia saja, bukan yaumul akhirah. Itu kejayaan hakiki, ataupun kebahagiaan hakiki, itulah di yaumul akhirah. Esok bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu digalakkan kita baca kisah-kisah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah Nabi, para ulama, para saleh, wali-wali Allah, macam mana dia. Maka kita nak ambil contoh dia. Hasil daripada kita ambil contoh daripada dia, dia akan berjaya. Inilah yang ditekankan kepada kita, bukan dibahas dalam syiar, bukan disuruh kita berdoa pula supaya kita dapat mengikuti itu. Qala ma'ali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumina fidayah wa inin amin ba'ala. Kalau kita tengok balik sewajarnya dia kata, iaitu seorang sahabat mendoa sahabatnya dengan doa yang baik-baik. Kalau kita mengaku seorang sahabat, maka dia kena doa bagi diri sahabat itu, ahli keluarga, rumahnya, serta sekalian orang yang ada dan tanggungannya. Maksudnya kita doa bukan kepada sahabat saja, begitu juga kepada ahli keluarga, isteri, anak-anak sahabat tadi. Sebab apa? Dia suruh kita doa boleh semua tu. Kerana kalau anak sahabat kita itu bermasalah, maka menjadi masalah juga kepada sahabat kita tu. Kalau isteri dia bermasalah, bermasalah juga kepada sahabat kita. Bukan ditekan kita macam mana orang terdahulu yang kita ulang, kita sebut sebelum ni dalam kitab. Inilah Imam Ghazali macam mana
sehingga seorang keluarga itu tidak merasai kehilangan suami dia, ayah dia, anak ayah lah, isteri, suami dia. Sebab apa? Sebab sahabat itu sentiasa tolong. Sekalipun sahabat dia dah meninggal dunia, kita tak tolong nisbah harta, nisbah kata-kata semangat. Cuma hilang, macam mana? Hilang nisbah panggil fizikal, jasad, jasmani tu je dah hilang. Tapi nisbah harta ada. Ni berlainan. Bila hilangnya suami dia, ayah dia, maka dia bermasalah, menjadi seorang bermasalah nisbah harta, terpaksa sini cari situ, jadi susah. Ini bukan cara dia. Kalau seorang itu bersifat macam ni kepada seorang sahabat dia, maka senanglah. Tak perlu seorang tu minta batuan sini, batuan situ. Batuan-batuan tu boleh dihulu kepada orang lain pula. Kalaulah ada sifat tu, maka dia ajar kita sampai tahap tu. Bila seorang dia bersahabat, dia ajar tu, bukan pada sahabat dia, bukan ahli keluarga dia, serta orang yang ada tanggungan di bawah dia. Maknanya dia terpaksa tanggung apa? Bawah dia, maka dia boleh sesat. Dia tak boleh sesat, nak tolong, nak bagi duit, mungkin dah sebakhir, kedekut sikit, maka berdoa lah. Itu berdoa lah. Moga Allah Ta'ala beri bantuan melalui orang lain pula. Bahawa kita tak boleh, macam mana? Maka kita berdoa kepada saudara kita. Itu sebut sebagaimana dia berdoa bagi diri sendiri. Dia makan kenyang, dia suka, tak habis duit dia tu, maka dia mesti memikirkan sahabat dia. Tak boleh nak tolong. Inilah jalan, iaitu mendoakan hak. Kerana dia hak, bila sebut hak ni mesti bagi. Kita bersaudara, bersahabat, mesti kita bagi hak dia. Kalau kita bagi, dah kita menunaikan hak tadi. Itu sama ada sahabat itu masih hidup dalam dunia, ini maupun sudah mati. Jadi kalau hak hidup kita doa juga, hak mati apatah lagi kita sedekah Fatihah, ataupun kita sedekah apa-apa kita niat kepada sahabat kita, kita berdoa dia, maka dia akan sampai juga. Seperti mana orang ahli kubur, dia sangat berhajat kepada orang dalam dunia ni, supaya memberi bantuan kepada dia. Apa dia sebut? Ya ayyuhallazina amanu la tulqu bi'aydikum, ya ayyuhallazina amanu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akun minas salihin. Dia berhajat kepada nak sedekah. Itu dia berhajat, maknanya orang duduk di dalam kubur, di alam lain, dia berhajat sangat kepada saudara dia. Begitu juga dia berhajat pada ziarah. Kita ziarah, kita pergi kat kubur, kita baca, kita sedekah, dia suka. Ini seberlandaskan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disuruh kepada kita. Ataupun kita lalu kita beri salam, assalamualaikum ya ahli kubur, ya Rasulullah lana wa lakum wa antum salafuna wa nahnu al-akhir. Itu kata-kata yang boleh memberi semangat. Salam sejahtera kepada semua ahli kubur. Ya Rasulullah, moga Allah Ta'ala ampun dosa. Moga Allah Ta'ala ampun, dan ampun juga aku. Ya Rasulullah lana ya Rasulullah lana wa antum salafuna wa nahnu al-akhir. Mungkin dulu aku akan pergi depan ni. Itu. Jadi ini diberi tunggu,
kita supaya kita ingat sahabat kita dengan kita mendoakan. Dan banyak lagi selain berdoa kita boleh selesaikan masalah pada dia. Contoh dia ada masalah tak selesai berkaitan tanah, harta-harta, tak sempat, bukan tak mau selesai, tak sempat, kerana mati ni dia tak beritahu pukul berapa sekian-sekian, tiba-tiba tengah kacau nak buat ni, tiba-tiba tak sempat. Qul innal mautal ladzi tafirru minhu fa innahu mulaqikum. Mati ni innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Lari sekali pun dia akan cari. Dia akan cari kita. Dia sampai waktu dan ajalnya. Maka hak mendoakan itu untuk orang mati sangat sangat diperlukan. Itu sedekah dan sebagainya. Apatah lagi sedekah-sedekah yang jari, yang mengalir dan sebagainya. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza da'a rajulu li akhihi fi dhahril ghaib qala al-malaku wa laka mithla dhalik. Ini disebut bila seorang sahabat mendoakan bagi dia sahabatnya sedangkan dia tidak ada bersamanya, maka malaikat akan berkata kepadanya, wa laka mithla dhalik, engkau juga akan menerima seperti ini. Ini kesan, maknanya kesan perbuatan baik kita berdoa kepada sahabat kita. Kita doa sekian-sekian, ia akan balik kepada kita juga. Itu untungnya, bukan kita dapat pahala saja, kita dapat juga doa daripada malaikat, yang disebut, yang kata akan balik juga kepada itu yang disebut. Dan dalam hadis lain, hadis disebut, maknanya lafaz hadis ni berbeza-beza lah. Dalam kitab ni ditulis idza da'a rajulun li akhihi fi dhahri ar-rajul. Dalam setengah hadis riwayat Muslim, hadis sebut ma min 'abdi muslim yad'uhu li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al-malaku malaka walaka mithla. Tidak ada seorang muslim, seorang hamba yang muslim apabila berdoa iaitu kepada saudaranya yang berjauhan tanpa Allah al ghaib, tanpa pengetahuannya, tak tahu. Malaikat berkata kepadanya, bagi kamu seperti apa yang berdoa tadi. Itu dalam hadis lain disebut juga da'watul mar'il muslim li akhihi bil dhahril ghaib mustajabah inda ra'sihi malakun muwakkala kullama da'a li akhihi bi khair qala al malakul al muwakkalu bihi amin walaka mithla doa seorang saudaranya, seorang muslim untuk saudaranya secara berjauhan, tanpa mengetahuan, dipanggil dhahrul ghaib, adalah mustajab. Ini yang kita sebut tadi, dalam hadis Nabi SAW jelas bagi kita mustajab, di kepadanya, iaitu yang berdoa terhadap malaikat, terdapat malaikat di kepala orang yang berdoa tadi, terdapat malaikat yang diwakilkan kepadanya setiap hari dia berdoa kepada saudaranya dengan kebaikan. Maka malaikat yang diwakilkan yang ada di situ, dia akan berkata amin, amin, dan bagi engkau seperti itu juga, sama seperti yang didoakan itu. Cuma hadis Nabi dia lafaz, dia makna ada panjang lafaz, tapi maksud dia nak beritahu kepada kita pentingnya kita berdoa kepada sahabat kita. Bukan ditugaskan disebut malaikat, malak. Kalau kita tengok, kalau tak ada baris,
Kita tengok nisbah nak baca tu mesti kita baca malak. Dia panggil malaikat. Ya, milik. Perkataan sama dia, min lam ka. Kita baca malak jadi malaikat. Kita letak bagi bawah hadapan milik jadi milik. Kita letak bagi depan muluk jadi raja. Itu perkataan-perkataan ia mengenai perbezaan nisbah kalimah, tapi bagi berbeza dia akan jadi makna lain. Itu penting. Ini disebut. Jadi makna hadis kita nak sebut zaharul ghaib adalah ni tak jelas. Ada yang disebut apa maksud yang Nabi SAW sebut. Kita tahu perkataan Nabi kalau qala Rasul, perkataan Nabi itu kadang pendek tetapi makna dia panjang dibahas. Seperti kita sebut sebelum ini dalam kitab berita penutup, talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu menjadi fardu ain pada tiap muslim dan tiap muslimah, perempuan, lelaki. Akan dibahas ilmu mana, nak tutup ilmu mana, akan dibahas ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, dibahas sehingga ilmu-ilmu perubatan dan sebagainya. Ini walaupun pendek tapi itulah yang panggil mukjizat. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Ijazu fil Quran, Al-Ijazu fil Qurani fil kalimah, ijaz Quran ni mukjizat Nabi. Bukan apa perkataan yang disebut mustaqbal ia akan berlaku, bahkan ada juga kalimah nisbah kalimah Quran disebut ia boleh pecahan makna panjang, boleh syarah panjang orang. Jadi zaharul ghaib dengan makna disebut zaharul ghaib adalah ketika orang didoa itu tiada tak, ia tiada, ataupun jangan doa kepada dia secara diam-diam. Ya, dia depan tapi kita doa dia diam. Nisbah dia tidak tahu. Ini cara inilah akan menimbulkan tahap ikhlas. Kalau doa depan dia kuat-kuat sikit. Ya Allah, rahmatilah Mamak ni contohnya, Ali ni berdengar doa aku, itu boleh menimbulkan tidak ikhlas. Mungkin kita nak pujian dia lagi, tapi bila kita puji, kita doa seorang sahabat kita, itu masuk ikhlas. Ikhlas ini bisa ikhlas dia boleh mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan disebut oleh Syekh Qadir Jalani rahimahullah ta'ala sebagai naf, itu sebagai nyawa dalam ibadat kita. Itu penting. Jadi kita doa supaya ikhlas. Dengan ikhlas tahap ketinggian tadi. Jadi mithlu dzalik dalam hadis disebut mithlu, perkataan mithlu adalah seperti didoakan, seperti didoakan. Ini menunjukkan akan kelebihan kepada orang yang berdoa, seorang muslim itu secara diam, walaupun di doa itu adalah sekumpulan kaum muslimin, maka dia boleh kelebihan juga. Walaupun doa mama, kita doa kepada saudara kita, buatlah pada masalah-masalah, kita pun dapat juga. Itu disebut. Dan jika yang didoa itu adalah sebahagian daripada kaum muslimin zahirnya, dia juga dapat kelebihan samanya. Sebab itulah sebahagian orang salafus soleh, jika dia nak mendoa kepada dirinya, ia akan mendoa juga kepada saudara dia secara sir, secara sembunyi, kerana ia mustajab. Berlandaskan dengan hadis Nabi SAW. Jadi kalau kita boleh faham dari hadis, idza da'a rajul li akhihi bil zahir ghaib qala al malik wa laka mithlu dhalik, banyak antara ataupun lafaz lain muslim yang kita baca tadi, yang doa pada saudara ini, malaikat pun kata sama, mau dapat juga itu. Jadi antara al-fiqh hadis, fiqh hadis,
Jadi suatu ilmu tu dia kena ada fiqh dia. Kena ada kefahaman dia. Fiqh makna al-fiqh wa al-fahm, iaitu faham. Jadi waktu dia sebut man yuridillahu bi khairan, bila Allah Ta'ala, siapa-siapa yang Allah Ta'ala berkehendak dia dengan kebaikan, mana jawab dia? Yufaqihu fiddin. Allah Ta'ala akan bagi dia faqih, iaitu al-fahmu, dia faham dengan sesuatu perkara itu. Khairah dengan makna khairun kathira, kebanyakan banyak, kebaikan yang banyak. Orang tu ada kebaikan dah, tapi dia dapat banyak lagi kebaikan. Ini penting. Maka kalau kita tengok dalam fiqhul hadis, kefahaman sebuah hadis tu boleh ambil, iaitu al-Islamu, Islam, agama kita sangat menggalakkan setiap umat niaga supaya berdoa kepada saudaranya. Doa galakkan. Bukan tutup kita berdoa kepada saudara kebaikan, kepada saudara kita, doa apa-apa kebaikan. Setiap apa yang kita doa, Allah Ta'ala juga akan memberikan kebaikan kepada kita. Inilah sebab itulah kita perlu mendoakan kepada sahabat saudara kita dalam setiap doa yang kita doa kepada Allah. Sebenarnya masuklah tu. Kita doa Allah maghfir lana dzunubana wal walidina wal jami'il muslimin, makna semua muslim. Penting doa. Ataupun kita nak doa khusus, maka kebaikan yang kita doa itu akan dapat. Dan dia kata dalam hadis ni mustajab, iaitu berdoa sangat mustajab. Dalam hadis yang lain dalam kitab bimbingan mukmin, da'watul rajuli li akhihi bi dhahiril wajh la turad. Doa seorang untuk saudaranya dalam masa ketiadaannya tidak akan ditolak. Ini la turad, tidak akan ditolak. Sebab itulah yang kata Abu Darda berkata, aku sentiasa berdoa untuk 70 akhsyas, 40 orang daripada sahabat aku ketika aku dalam keadaan sujud kepada Allah. Aku sebut nama mereka satu. Itu maknanya sebut nisbah, jangan sebut nisbah tu di batas sembahyang lah. Nisbah dalam hati kita pun boleh sebut satu. Itu apatah lagi doa yang kita sembahyang hajat dan sebagainya boleh. Allahumma qdi hawaiji wa atim niyati wa sahmurni umur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kita tak menyebut satu-satu, kita sebut umum, semua orang mukmin, itu bersama. Ini yang disebut pada kita, galakkan supaya kita berdoa kepada sahabat kita. Dan ingatlah, doa yang kita berdoa kepada sahabat kita juga Allah Ta'ala akan beri kesan kepada diri kita juga dengan kita mendapat kebaikan. Jika kita dapat kebaikan, itulah yang Allah Ta'ala suka. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sebenarnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang sentiasa buat kebaikan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdi wa afina ahwaka mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalala wajhika wa sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tabarrakna ba'di tafaqqa ma'sum. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.